Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menyambung tips ataupun cadangan bagaimana untuk meraih keikhlasan, kita dah bacakan kalau tak silap saya 5 daripadanya. Yang pertama, doa, minta kepada Allah untuk ikhlas. Yang kedua, menyembunyikan amalan. Yang ketiga, melihat kepada amalan orang-orang soleh. Dan keempat, memandang rendah apa yang telah dilakukan supaya kita lakukan yang lebih baik. Dan yang kelima, merasa bimbang barangkali Allah tak terima apa yang kita buat. Jadi 5 ni yang kita dah sebutkan membantu untuk meningkatkan nilai keikhlasan. Dan yang keenam, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim sebutkan, adamu ta'athuri bi kalamin nasi. Tidak terkesan, tidak terpengaruh dengan kata-kata orang. Tidak terkesan, tidak terpengaruh dengan kata-kata orang. So, Syekh sebut kat sini, ar-rajulul muwaffaq, orang yang mendapat taufik daripada Allah, huwa alladhi la yata'atharu bimadhin nasi. Dia tak akan terpengaruh dengan pujian. Orang puji cakap, baguslah awak ni, rajin betul, belajar, rajin sana sini apa semua. Dia tak terkesan. Maknanya terkesan kat sini apa? Dia rasa bangga. Dia rasa macam, bagus juga aku ni. Orang puji. فَإِذَا أَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ فَعَلَ طَاعَةً لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا تَوَاضُعًا وَخَشْيَةً مِنَ اللَّهِ. Kalau dia dipuji, bila melakukan apa-apa kebaikan, tak menyebabkan dia tambah buat baik. Sebabkan orang puji. Kalau tu jadi riak. Maknanya sebab bila dia buat baik, pasal orang puji, tiba-tiba dia tambah khusyuk pula lepas tu. Tiba-tiba dia panjangkan bacaan. Tiba-tiba dia baca lagi sedap daripada tadi. Maknanya dia terkesan dengan pujian. Maka itu bukan lagi keikhlasan. Apa yang berlaku sepatutnya, dia bertambah rendah diri. Dan semakin takut kepada Allah. Wa aiqana bi anna madhan nasi lahu fitnatun. Dan dia yakin, tahu bahawa pujian orang ni boleh menjadi ujian, fitnah untuknya. Fada'a rabbahu an yunjiyahu min hadhil fitnah. Dan apa yang dia kena buat adalah berdoa kepada Allah untuk selamatkan dia daripada fitnah pujian manusia. Falaysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yadurru dhammuhu illa Allah. Tak ada siapa-siapa yang pujian dia memberi manfaat dan kecaman dia memberi mudarat kecuali Allah. Hanya Allah saja yang layak memuji dan menyebabkan kita terkesan, dan Allah mengecam yang menyebabkan kita juga terkesan. Wa anzilin nasa manzilata ashabil kubur. Dan letakkan kedudukan semua orang ni macam penghuni-penghuni kubur. Fi adami jalbin naf'i laka wa daf'i darri anka. Diorang dah masuk kubur, apa dia boleh buat kat kita? Tak boleh buat apa-apa. Samalah, makna kita sama kita puji orang ke, kita kecam orang ke, dia tak memberi kesan kepada orang tersebut. Sebagaimana orang juga buat perkara yang sama terhadap kita, tak memberi kesan kepada kita, kecuali apa yang berkait dengan apa yang Allah suruh, berkait dengan apa yang Allah larang, maka kita lakukan perubahan kerana Allah, bukan kerana kata-kata orang. Bukan kerana kata-kata orang. Sebab tu kat sini dia nukilkan kata-kata Ibnul Jauzi, tarkun nadhari ilal khalqi wa mahwul jahi min qulubihim bil amali wa ikhlasil qasdi wa satrul hali huwa alladhi rafa'a man rafa'a. Meninggalkan pandangan, perhatian orang-orang lain, dan menghapuskan rasa bangga dalam hati dengan melakukan amalan salih, dengan mengikhlaskan tujuan, dengan berusaha menyembunyikan amalan kita. Dialah yang lebih tinggi daripada orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Itu yang ke-6.
tidak terkesan dengan apa orang kata. Kembalikan semuanya kepada Allah. Orang kata buruk pun kita maintain buat amalan, orang kata baik pun kita maintain buat amalan pada kadar yang memang kita dah selama ni buat. Jangan terkesan. Melainkan orang doakan, melainkan orang puji, makna dalam keadaan memberi galakan. Okay, itu kita tak kata salah lah. Okay. Seterusnya, ketujuh, istishabu anna an-nasa la yamliku jannata wala nara. Okay, meletakkan idea bahawa hakikatnya semua orang di sekeliling kita, mereka tak ada kunci untuk syurga atau neraka, buat keputusan untuk kita masuk syurga ke tak, dapat masuk neraka ke tak. Okay. Poin dia nak bagi gambaran kepada kita sekarang ni, tak kisahlah apa yang orang buat, apa yang orang cakap, kita tak terkesan dengan keadaan mereka. Syekh sebut kat sini, idza sya'ara al-'abdu bi anna alladhina yura'i lahum sawfa yaqifuna ma'ahu fil mahsyari khaifina 'arina adraka an sarafa an-niyyati lahum fi ghairi mahallihi. Kalau seorang hamba tu rasa dapat atau sedar hakikatnya orang-orang yang dia duk tunjuk-tunjuk kebaikan dia. Okey. Boleh jadi ada orang-orang ni macam kita zaman sekarang, Facebook, Twitter semua ni lah. Okey, semua nak tunjuk kan. Okey, ada dah kot yang dah share kat mana-mana kan. So kadang-kadang tak perasan, boleh jadi tujuan asalnya hanya nak berkongsi. Okey, tapi lama-lama kita seronok. Nak tunjuk. Aku baru lepas tarawih. Tarawih kat sini best, tarawih kat sana best. Okey, imam ni sedap lah, tersentuh perasaan aku. Oh, dapat tadabbur ayat ni, disebut cerita-cerita ni. Maka makin lama makin kita seronok nak tunjuk pada orang. Hakikatnya orang-orang yang kita tunjukkan, yang puji kita, yang pergi like status kita, yang respon dan menyebabkan makin banyak like kita dapat tu, mereka juga akan bersama-sama berdiri di hadapan Allah di mahsyar dalam keadaan takut, telanjang. Jadi kalau dia sedar akan keadaan ini, dia tahulah hakikat dia memalingkan niat dia kerana orang-orang ni buat amalan tersebut sebab nak tunjuk, sebab nak share, sebab nak kongsikan. Maknanya sebelum solat tu dia dah terfikir dah. Aku kena duduk kat sini ni, angle kat sini kamera cantik. Dia dah adjust. Sebelum solat lagi dia dah fikir semua benda tu. Okey, kamera kena setting kat sini apa semua. Sebab apa? Sebab dia dah terfikir apa yang orang tengok, apa yang orang nampak. Okey. Ni kerja-kerja content creator zaman sekarang ni lah. Memang kerja dia orang adalah cari pandangan orang. Okey. Diorang akan guna dalam alasan ni kan sebab nanti nampak duit ni rezeki aku dan seumpama. Dia tak sedar kalau dalam keadaan apa yang dia buat ni adalah bentuk ketaatan, hilang nilai keikhlasan. Okey, barangkali ada cara-caranya tapi perlu kepada usaha yang lebih berhati-hati, lebih halus lagi supaya tidak keliru sehingga masuk ke dalam kancah riak dan seumpamanya. Jadi orang-orang ni juga akan berada di padang mahsyar bersama kita. Okey, dan bila kita palingkan niat kepada dia orang, haitsu lam yukhaffifu anhu wata'atal mahsyar, itu tak akan meringankan beban di mahsyar kepada kita. Okey, semata-mata diorang ni semua follower aku kat dunia ni. Sangat akhir korang tolong aku. Kan korang duk like aku punya post. Kan korang duk follow dan sebarkan aku punya nasihat-nasihat. Share aku punya tazkirah dan seumpamanya. Lebih dekat lagi kita kaitkan dengan benda-benda yang kita duk buat ni lah. Sebab kita nak buat kebaikan. Okay, tapi bila kita buat kebaikan, kita tak sedar. Kita dah jadikan tujuan ni tujuan yang berbeza. Saya ambil masa sikit sebab ni sesi yang terakhir untuk saya. Okay. Jadi dan hakikatnya balhum ma'ahu fi dzalikan dank. Semua orang yang kita cuba tarik perhatian diorang tu pun akan berada dalam kesempitan dan tekanan kita ke hari akhirat nanti. Fa idza alimta dzalika alimta anna ikhlasal amali haqqahu alla yasrifa illa liman yamliku jannata wala naran. Kalau kau tahu keadaan itu, hakikat keikhlasan amal yang sebenar-benarnya, engkau tak akan palingkan niat engkau kecuali kepada Allah yang memiliki syurga dan neraka. Yang memiliki syurga dan neraka. Okay, sebab tu Syekh sebut lagi fa'alal mu'min ayyukina bi annal bashara la yamliku jannatan wa yuqaddimunaka ilaiha wa la qudrata lahum ala ikhrajika minan nari law talabta minhum ikhrajaka minha.
Orang yang beriman tu kena yakin bahawa manusia sekeliling kita ni tak ada siapa-siapa yang mempunyai kunci syurga yang menyebabkan diorang tunjukkan engkau baguslah boleh masuk syurga. Macam mana kita sekarang ni boleh jadi ada keadaan tertentu Allah bantu ada orang ni jadi kabel. Okey. Kau okey lah kot, bagus sikit kau punya resume aku dahulukan lah. Dan seumpamanya ada keadaan-keadaan yang boleh jadi diterima. Okey, tapi ada keadaan-keadaannya ia boleh menzalimi orang lain. Okey, tapi kalau dalam hal akhirat takkan ada orang-orang yang kita sangkakan dia ni alim ni soleh ni, aku minta dia doakanlah untuk aku. Kan? Kadang-kadang kita upahkanlah, kita bayarkanlah sebab kita rasa macam kita tak ada kekuatan tu untuk nak minta sendiri kepada Allah. Jadi bila kita tak rasa kita ada kekuatan sendiri, kita pun upah orang lain. Okey, minta orang lain tolong. Sebab apa? Kita rasa macam orang tu ada kunci. Jadi dia orang boleh bantu kita untuk selamatkan kita. Macam kita nak mati nanti, so ada yang terfikir nanti aku simpan duit-duit ni, nanti anak aku buatlah majlis itu sekian-sekian nanti, adalah pahala nanti pas kat aku. Dia tak nak settlekan sekarang, dia tak nak beramal sekarang. Dia nak suruh investment tu kat anak-anak. Anak-anak berlupa nanti. Dah dapat duit? Bal malah diorang tak mampu juga untuk nak keluarkan kau daripada neraka. Lau talabta minhum, kalau kau minta. Itu yang akan berlaku kat akhirat nanti. Kita puja orang. Kita sanjung apa-apa tokoh. Okey, yang kita hormat dan seumpamanya. Dan kadang-kadang kita minta tolong, kita minta sekian-sekian dan seumpamanya. Dan kita ingatkan perkara yang sama akan diorang lakukan pada kita di akhirat nanti. Itu satu penipuan. Okey, hatta keluarga sendiri pun tak akan mampu membantu kita untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ibn Rajab sebut, man sama wa salla wa dzakarallah, siapa yang puasa, solat, berzikir kepada Allah, wa yaqsidu bidzalika gharadad dunya, bertujuan inginkan matlamat duniawi, fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah, tak ada langsung apa-apa kebaikan untuk dia. Li'annahu la naf'a fi dzalika li sahibihi, kerana tak ada apa-apa manfaat pun, lima yatarattabu alaihi minal ithmi fihi wala li ghairihi, sebab tak ada apa-apa kebaikan, tak ada apa, hatta dosa pun sia-sia. Maksudnya sia-sia. Okay, dan yang terakhir, boleh lagi? Ada yang dah lost lah. Tadhakkar annaka fil qabri bimufradik. Antara tips terakhir untuk ikhlas, ingatlah, kita bagi ayat-ayat macam borak dengan member. Ingatlah, engkau tu masuk kubur seorang-seorang. Ingatlah, engkau tu masuk kubur seorang-seorang. Tak tahu kenapa, bila antara Allah uji kita dalam kehidupan ni, kita suka sangat bergantung pada orang, sampai kita lupa nak bergantung pada Allah. Okey? Maknanya apabila kita nak ingat Allah ke apa, tapi kita akan terfikir, tapi dia lah yang bantu aku lagi dapat duit. Dia ni lah yang buat, kalau ada potential customer contoh kan, kita fikir dia nak beli ke tak nak beli. Aku nak pujuk dia ni. Okey, dan kita bayangkan seolah dia yang bagi rezeki kepada kita, bukan Tuhan. So kat sini dia bagi tahu an-nufusu tasluhu bitadhakkuri au tuslihu bitadhakkuri masiriha. Jiwa ni akan bertambah baik, tasluhu, dengan sentiasa mengingati perjalanannya, kembaranya. Wa idza ayqana al-'abdu annahu yusadul lahdu au yuwassadul lahdu munfaridan bila anisin, kalau kita ni sedar yang kita nanti akan dibaringkan di lahat bersendirian tanpa teman, wa annahu la yanfa'uhu siwal amalu salih, tak ada apa-apa yang bagi manfaat kecuali amal soleh. Okey, buatlah rumah 3-4 tingkat, mintalah kat family, boleh tak tolong tanam sekali? Okey, anak dah ramai-ramai cakap, ada tak 2-3 orang yang ikut sekali dengan abah masuk dalam kubur, boleh tak? Yang biarkan seorang-seorang. Apa lagi? Minta kereta ke? Okey, keluarkan sikit KWSP tu dulu, bagi nanti letak peti besi lah, tak ada orang korek kat tepi kubur tu. Tak bagi manfaat apa-apa pun. Tanamlah apa-apa pun sebelah kita, semacam orang, sebahagian agama-agama lain faham kan, sampai dia orang bakar kat tepi dan seumpamanya. Tak bagi apa-apa manfaat. Hanya amal soleh. Wa anna jami'al bashari la yarfa'u anhu syai'an min adhabil qabri, dan tak akan ada manusia yang dapat hilangkan azab kubur.
Okey, wa annal amra kullahu biyadillah. Segala ketetapan adalah hak Allah. Hina dzaka, sebabkan itu yukinul abdu annahu la yunjiyahu aw la yunjihi illa ikhlasul amal. Masa itulah barulah seorang hamba tu yakin yang akan selamatkan dia adalah keikhlasan. Hanyalah apabila dia melakukan semua ni, bangkit malam, solat, tarawih, mengaji, buka puasa, bertahan, makan, minum, okay, bertahan, tak mencarut, tak mengutuk, tak apa, okay, kawal perkataan-perkataan kita, okay, ingat bila nak time solat, semua itu dilakukan dengan ikhlas kerana Allah. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Melakukan hanya kerana Allah, li khaliqihi wahdahu jalla wa ala. Yaqulu Ibn al-Qayyim, kemudian saya menukilkan kata-kata Ibn al-Qayyim, sidqut ta'ahhubi li liqa'illahi min anfa'i ma lil 'abdi wa ablaghuhu fi husul istiqamatih. Mentuluskan, okey, niat, okey, mengharapkan betul-betul dapat bertemu dengan Allah di akhirat nanti adalah perkara yang paling bermanfaat bagi hamba untuk dia memperoleh istiqamah. Maknanya dia betul-betul ikhlas, aku nak buat semua benda ni supaya aku dapat jumpa Allah ke akhirat nanti di syurganya. Dan itulah yang akan membantu untuk kita istiqamah. Istiqamah. Ingat, istiqamah ni bukan konsisten, maknanya tiap-tiap malam tu 20 ke 8 ke maintain ke, tak pernah tertinggal ke apa, tak. Istiqamah tu adalah setiap kali kita jatuh, kita bangkit. Setiap kali jatuh, kita bangkit. Dia tak macam ada orang, dia bila dah buat sekejap, lepas tu dia rasa macam, aduh penat lah. Lepas tu tak datang. Ataupun ada family sakit, lepas tu tak datang. Lepas tu dia rasa macam, malulah aku nak datang lagi. Sebab dah terlepas apa semua. Tak. Dia datang balik. Okay, walaupun terlepas 2-3, dia datang balik. Lepas tu ada masalah lain pula, terjatuh lagi, dia datang balik. Dan dia tak putus asa, itu istiqamah. Sebab siapa orang yang sempurna? Maknanya boleh buat semua benda cantik je. Tak ada orang yang sempurna. Okay. Fa inna man ista'adda li liqa'illahi inqata'a qalbuhu 'anid dunya wa ma fiha wa matalibiha. Antara ujian yang paling berat sekali bagi insan, okay, sepatutnya bila dia bersiap untuk bertemu dengan Allah, dia putuskan hatinya daripada dunia. Dia putuskan hatinya daripada dunia dan segala perhiasannya. Okay, dan segala tuntutannya, segala permintaannya, segala expectationnya. Dan itulah yang ke-8 yang disebutkan dan saya ulangkan. Okay, yang ke-6 tadi, tidak terkesan dan terpengaruh dengan apa orang cakap. Okay, ke-7, meyakini bahawa semua orang ni tak ada kunci syurga dan neraka. Okay, dan ingatlah, engkau dikubur sorang-sorang. Saya cukup setakat tu. Semoga Allah kurniakan kepada kita keikhlasan dan usaha untuk terus ikhlas. Dan Allah jauhkan kita daripada unsur-unsur yang merosakkan keikhlasan. Jauhkan kita daripada unsur-unsur yang menghilangkan nilai-nilai amal soleh. Dan Allah terima segala amalan kita di sisinya, digandakan ganjarannya. Dan Allah pertemukan kita juga dengan malam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.